الله الله يا الله 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 الله
الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 الله
الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله السلام عليكم. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله
Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, dengar dah. Okey. Dengar. Dr. Mamia dan dengar. Ustaz. Alhamdulillah dengar. Orang Melaka dengar. Alhamdulillah dengar. Dengar Ustaz, dengar. Tak sabar orang ni Ustaz. Melaka dengar. Ya. Okey. Rangga dengar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sambung mana, Man? Waalaikumsalam Ustaz, sahabat sekalian. Kita sambung ni Ustaz minggu lepas pasal 8 syarat takwa. Kita dah ni Sampai? nombor 1 yang Ustaz dah terang pasal hidayah dengan tauhid. Okey. Soalan nombor 2. Ya, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa. Okey. Kita baca Ayuhal Walad. Pada yang menceritakan nasihat ke berapa? Nasihat 15 Ustaz. Nasihat ke-15. Ya, betul. Dalam nasihat ke-15 tu ada 8 faedah. Dan kita dah sampai faedahnya ke berapa? Faedah yang keempat Ustaz. Keempat. Keempat masuk ke 5. Ustaz terangkan sekarang ni, untuk takwa. sekarang ni masih keempat lah. Keempat ni, Imam Hatim Al-Asam kata, aku nampak ramai orang menyangka yang mulia ni, kalau ada harta, kalau ada pengikut, kata-kata itu kan. Tetapi bila aku melihat ayat Quran ni, yang Allah kata, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Muka berapa teman dalam kitab? 48. Muka berapa? 33. 36 Ustaz. 36 tu kitab baru. Kitab lama dia 48. 48 Ustaz. Tak lama. Kitab lama 48. Tak apalah, mana-mana tak apa. Janji, cari nasihat ke-15, cari dalam nasihat ke-15 tu, cari faedah keempat. Kali tu. Dan yang orang yang paling mulia di sisi Allah tu ialah orang yang bertakwa. Jadi kita nak tengok takwa ni dia jatuh pada 8 syarat. 8 syarat takwa. Ini kalam guru lah dulu, guru ngajar dulu, kita ambil nota. Kita ombak-ombak lah sikit dalam bentuk slide. Syarat yang kedua, untuk syarat pertama tu kita dah tengok dah. Apa syarat pertama? Ni yang lalu ni. Ni. Ingat tak? Ni yang pertama. Ini penerangan dia. Ni penerangan dia. Ni. Ni yang dikatakan syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Apa? Untuk seseorang itu, dia mendapat takwa.
Takwa ni apa? Cara ringkasnya. Cara paling mudah faham apa? Apa yang paling mudah kita Perintah nak terang? Allah dan meninggalkan larangannya. Mengikuti perintah Allah, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan. Ketaatan. Itu nama dia kalau kita kata dalam bahasa lain tu taat. Takwa ni satu perjalanan. Dia bukan satu destinasi. Dia adalah satu journey. Journey, but what is journey but? Perjalanan kot Ustaz. Perjalanan. Maknanya sepanjang jalan ni adalah perjalanan takwa. Itu yang tiap-tiap minggu ni kita kena nasihat. Kalau imam tak kata ittaqullah, maka khutbah Jumaat tak sah. Bila khutbah Jumaat tak sah, maka sembahyang Jumaat tak sah. Mesti imam ini berpesan pada takwa. Dia tak cakap pakai mask pun tak apa. Dia tak cakap pergi vaksin pun tak apa. Dia tak cakap usaha jadi kaya pun tak apa. Dia tak cakap peliharalah solat, tak ada. Dia cakap, mesti cakap betul-betul. Mesti dia berpesan pada takwa dan mestilah dicakap itu dalam kalimah bahasa Arab. Ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Pentingnya takwa ni, pentingnya taat pada Allah ni, pentingnya buat apa disuruh, pentingnya tinggal apa dilarang, sampai diwajibkan kepada khatib yang nak mendirikan solat Jumaat, mesti dia berpesan pada takwa. Tapi kita tak tahu perjalanan dia, bagaimana journey ni, perjalanan ni, mestilah sepanjang jalan ni, mestilah kita menerusi jalan yang nama takwa. Jadi nak dapat takwa ni ulama' dah susun, ada ulama' ni susun sini, susun sini, susun sini. Jadi kita ni tak pandai hadis, tak pandai Quran, tak pandai tafsir Quran macam mana. Banyak-banyak bahasa yang kita tak faham. Jadi ikutlah perjalanan guru-guru ni, mereka sebut gini, kita ikutlah. Jadi ini salah satu perjalanan yang kami belajar dulu lah. Nombor 2 ni apa? Faham tentang Islam. Apa yang nombor 1 kena faham? Ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Fardu ni wajib. Ain ni wajib pada setiap orang tertentu. Setiap orang. Tak boleh satu kelompok belajar fardu ain, yang lain tu tak belajar pun tak apa. Kenapa? Dah ada orang buat dah. Jadi kita terlepas dosa. Kalau ada orang buat, kita terlepas dosa, maknanya itu kan fardu ain. Itu fardu apa? Kifayah. Kifayah. Belajar bahasa Arab, itu fardu kifayah. Tapi itu ilmu-ilmu alat. Tapi kalau ini, 3 subjek ni, kita tak belajar, kita berdosa dan ketahuilah kita tidak menjalani jalan takwa. Sebab apa? Rasulullah dah kata, bila Allah nak seseorang itu jadi baik, benda pertama, dia beri padanya, bukan kekayaan. Jangan salah faham. Benda pertama diberi pada dia, bukan jawatan. Benda pertama diberi pada dia, bukan anaknya ramai. Benda pertama diberi pada dia, bukan rumahnya besar. Benda pertama diberi pada dia, bukan kesenangan. Tetapi benda yang pertama diberi pada dia, dia faham tentang agama dia. Itu signal tu. Kalau faham tentang agama, ada kehendak nak belajar, ada faham tentang agama, dia belajar faham. Tak faham belajar lagi, faham. Bila dia belajar faham tu, ada signal yang bagus. Apa signal tu? Maknanya kita ni berada dalam perjalanan takwa. Macam biasa,
Saya minta tutup video, boleh? Haji Abdullah Ahmad minta tutup video. Takut dia ganggu siaran bang. Kadang-kadang ada orang buka video nanti suara dia terganggu pada orang lain. Saya minta tutup video. Jangan dia buka video. Terima kasih bang. Okey. Ni yang hadis ni. An Muawiyah qal. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Arlina tutup video kak. Arlina tutup video. Nampak rambut-rambut semua ni. Qal. Sami'tu Nabi SAW. Saya pernah dengar sami' daripada Nabi SAW. Yaqul, berkata ia, bersabda ia. May yuridillahu bihi khaira. May yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah hendakkan kebaikan pada dia, yufaqihu fid din. Fakihlah dia, fahamlah dia pada agama. Kita takut dengan orang yang tak faham pada agama ni. Banyak kenyataan-kenyataan yang keluar dari mulut dia yang tunjuk dia tak faham pada agama. Macam dia kata contoh yang saya pernah dengar lah. Saya tak akan tudung sebab saya belum ikhlas. Ini tak faham pada agama tau. Bukan orang grup bila. Tapi saya pernah dengar orang cakap. Dalam majlis pada orang cakap. Dia tak akan tudung. Tapi dia jadi DJ. Dia mengendalikan majlis air raya. So dia pakai tudung. Dalam pada tu macam mana entah dia cakap. Dia kata hati belum bersih. Tu yang saya belum pakai tudung. Ini tak faham pada agama. Dan saya dulu pernah dengar juga. Orang kata perkataan tu lah. Hati tak bersih, nak buat apa semayang dulu. Ni pun tak faham pada agama. Dia kata hati berdosa, banyak dosa. Buat apa semayang dulu. Ini sebenarnya apa alasan. Alasan apa? Alasan tak nak semayang. Alasan tak nak tutup aurat. Dia kata dia nak tunggu dia betul-betul bersedia untuk tutup aurat. Nafsu ni, dia tak akan bersedia untuk kebaikan. Dia nak tu kita kata faham agama. Belajar, pergi belajar tasawuf. Belajar tasawuf. Dia kata aku tak boleh belajar agama, aku pening. Nantilah bila-bila aku dah tak kerja, nanti aku belajar agama. Ini tak faham agama. Ini yang saya kutuk kata, yang sangat bahaya ni, orang salah faham pada agama. Banyak kita dengar pada orang-orang tak laksana syariat ni. Kita kata ni tak boleh ni, ngumpat ni. Kau cakap dia ni bodoh, dia ni apa. Aku orang ngumpat, aku cakap benda benar. Tak faham pada agama. Benda benar pun kalau kita cakap dia marah, dia jadi ngumpat. Kalau benda tak benar, dia jadi fitnah. Tu ada beza ngumpat dengan fitnah. Ada juga saya jumpa. Ni saya tak tahulah apa benda fahaman dia orang ni kadang kan. Kita pun kesian juga. Dia kata dia kalau kat Malaysia ni, dia tak pergi dia dengar kelas kat sekolah masjid. Dia cuma dengar kelas-kelas ni kalau dia pergi umrah. Dia dengar dekat Madinah, macamlah dia faham bahasa Arab dan hati saya kata lah. Bukan saya tak pernah dengar kelas dekat depan Kaabah tu ada kelas tu, saya pernah dengar juga saya pergi umrah. Dia cakap Arab. Kalau nak dengar kelas bahasa Melayu ni ada. Dekat Masjid Nabi ada. Pintu berapa ada satu kiai daripada Indonesia ni. Dia duduk sana. Dia buka kitab. Dia guna bahasa Indonesia lah. Masa pintu berapa ada, saya tak ingat. Itu boleh kata kita faham. Kalau bahasa Arab ni kita faham lah, sikit sangat kita faham. Tak detail macam orang cakap Melayu lah. Mungkin kita lebih faham bahasa Inggeris daripada bahasa Arab kadang. Tapi nak mengambil berkat duduk depan Kaabah tu,
Ni dulu lah, ni Mekah yang dulu, masa belum pecah. Kan dia ruang tu kan tak besar. Lepas tu ada satu sudut ni, ada orang belajar. Sudut belah sana pun ada orang belajar. Nah, dia duduk lah. Cuma harap berkat je depan Kaabah. Tu je. Kalau nak faham memang tak faham. Tapi boleh agak-agak lah tajuk apa dia cerita. Dia cerita pasal mati, sakaratul maut. Dia cerita sebut husnul khatimah. Kita lebih kurang kita faham lah. Tapi yang keluar ni memang tak faham. Jadi apa yang kita nak kata, bila Allah kata, aku nak beri baik pada engkau, satu benda yang kita kena faham, manusia tak boleh halang. Manusia tak boleh halang. Kalau Allah kata A, manusia tak boleh halang. Jadi, kita kena usahakan A ni. Supaya Allah boleh kita jalan. Allah beri kebaikan pada kita. Macam mana? Faham pada agama. Nak faham, nak kena belajar. Nak kena sacrifice. Kalau kita perlu datang pejabat lah, kalau kita ikut kelas ni lah contoh. Kalau biasa kita keluar rumah pukul 8, jadi kita dalam perjalanan pukul 9 baru sampai office, masuk kerja. Mungkin dalam perjalanan tu kita boleh fokus. Nak catik nota tak boleh dengar. Dan kita boleh dengar. Tapi kita rasa ni penting ni nak faham. Kita kena sacrifice. Keluar rumah lepas subuh. Sampai office pukul 8. Lepas suku buka komputer. Buka link. Dengar. Catik. Kita kena sacrifice. Kita korbankan. Kalau selama ni tidur lepas subuh, jangan tidur lepas subuh. Lepas subuh cabut ke pejabat. Kenapa? Pukul 8 kan boleh cari mana kelas online, boleh dengar. Nak ikut kelas ni pun boleh. Nak ikut kelas lain pun tak apa. Kalau pukul 8 ni kita biasa minum pagi. Sampai pukul 9. Minum pagi awal sikit. Atau minum pagi lepas pukul 9. Kenapa? Korbankan waktu makan kita, waktu sarapan kita, semata-mata nak faham tentang agama. Bila kita faham tentang agama, itu signal daripada Allah, Allah nak kita jadi baik. Waktu kalau kita boleh istiqamah dalam untuk ilmu, kalau kita boleh istiqamah dalam untuk ilmu, itu tanda apa? Tanda Allah nak kita jadi baik. Kalau tak untuk ilmu, itu tanda apa? Itu tanda apa? Kau tak nak belajar. Apa sebaliknya Allah tanda marah apa? dekat kita, Allah tak suka kita. Allah hina kita. Perkataan dia, Allah hina kita. Siapa kata? Ulama kata. Siapa nama ulama tu? Imam Hasan Al-Basri. Hidup zaman Sayyidina Ali. Seorang ulama dan gubernur di zaman Sayyidina Ali. Dia cakap dengan murid-murid dia. Dan perkataan dia sampai masuk dalam kitab-kitab Arab. Dan bila mengaji dulu, guru sebut perkataan ni. Dia sebut, saya dengar. Saya faham. Saya hafal, saya sebut balik. Apa dia? Tanda Allah hina seseorang. Catatlah. Jangan pandang muka aku. Catat. Tak jatuh Ustaz. Muka aku dah apa-apa. Ada orang Catat. yang dihina oleh Allah. Catat. Walaupun dulu dah catat lagi. Dia berlubang kertas tu tak apa catat. Tanda Allah hina seseorang apabila dirasa pada hati dia zuhud akan menuntut ilmu. Ini Imam Hasan Al-Basri sebut. Dan ini dulu guru kami pernah cakap. Bila dia nampak mungkin ada orang tak serius dalam belajar agama. Dia kata gitu. Lepas tu, kalau rasa belajar ni rasa macam malas saja. Rasa macam tak ada mood je. Rasa macam penting ke? Rasa macam perlu ke? Rasa macam malas lah. Rasa macam kan dah belajar dulu masa sekolah rendah.
Kalau ni yang kita rasa ada signal yang tak bagus daripada Allah. Apa signal? Allah tengah hina manusia itu. Hina ni lawan dia apa? Mulia. 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 Mulia ni dalam perkataan lain apa? Bagaimana orang itu dia makin mulia, makin mulia, makin mulia, makin mulia, makin mulia. Apabila dia dinaikkan darjat. Kau pakat. Dinaikkan darjat bang. Bila dinaikkan darjat, makin mudah nak taat. Itu tanda mulia. Dia makin mudah nak taat. Dia makin mudah nak tinggalkan dosa. Dulu payah. Sekali dah mudah sikit. Kenapa mudah sikit? Allah dah naikkan darjat dia. Darjat dia yang makin bagus di sisi Allah. Hati dia makin bagus. Bila dia makin boleh, walaupun secara perlahan-lahan, sudah boleh untuk khusyuk dalam solat. Walaupun tak ada persen. Dulu memang tak khusyuk langsung. 3 ke 4, 3 ke 4. Hatta lagi teruk. 2 rakaat pun tak ingat. 1 ke 2, 1 ke 2. Wah, itu you are in the biggest trouble. Now, kalau 1, 2 rakaat pun tak ingat please do something Kalau semayang, tak ada semayang, 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Please do something. Perlu mati. Jangan biarkan. Ini bukan barah lagi tau. Ini dah masuk oksigen tahap 5. Doktor kata anytime boleh mati. Apa yang boleh mati? Nazak Ustaz. Dah nazak. Hati dah nazak. Hati dah penat. Hati dah tak boleh nak fikir Allah. Hati dah berserabut dengan dunia. Hati dah bergelumang dengan dosa. Nak kikis dah tak boleh dah. Dia dah sebati. Dia dah tebal. Tak boleh buat scaling lah kalau pecah gigi. Buang aja. Kenapa? Mayang ada 3, 4, 3, 4, 3, 4. Lupa dia penuh dah solat. Kalau dah baca surah. Aku dah baca Fatihah ke belum? Padahal dah baca surah. Kalau baca surah, selalu mesti dah baca Fatihah. Betul tak? Oh, ini kacau bilau. Ini bukan kacau bilau tau. Ini huru-hara. Allah tak tenangkan hati dia semayang. Dia rukuk je dia fikir. Fatihah dah baca ke? Bercakap nanti. Ini kalau macam ni kalau macam ni, istighfar banyak-banyak dengan Allah. Banyak-banyak buat sunat, kalau sunat taubat. Banyak-banyak istighfar pada Allah. Banyak-banyak menangis pada Allah. Kenapa? Hati dah bukan kacau lagi. Bukan jiwa kacau. Ini jiwa dah kacau bilau. Jangan biar macam ni. Sebelum mati, zuhud ni apa? Bila Allah hina seseorang, tanda Allah hina seseorang, dia beri dia rasa zuhud dalam bentuk ilmu. Apa zuhud? Khusyuk. Benci. Tak suka. Oh, tak suka. Sorry, Ustaz. Bukan khusyuk. Kalau khusyuk takkan Allah benci. Belajar agama khusyuk, takkan Allah benci. Takkan Allah hina. Zuhud ni main tak suka. Zuhud ni sepatutnya pada dunia, bukan pada ilmu. Main dengan dunia ni kita zuhud. Kita tak rasa penting sangatlah. Ada lah, tak ada sudah. Gitu. Ada, tak ada sudah. Ada rezeki kita ambil, tak ada lah. Usaha lah, pergi kerja. Dapat banyak ni dah usaha dah, tak apa. Dunia ni kan penting sangat. Pergi kedai. Ala kadar ke Ustaz? Buat ala kadar. Ya, macam buat ala kadar. Tapi tuntut ilmu tak boleh buat ala kadar. Belajar apa malam ni? Belajar beriman qada dan qadar. Aku dah jadi 2, dah tahu dah kadar. Itu buat ala kadar. Alah, dah belajar agama ni sama je daripada tahun 60 ke, tahun 70, 80, 2020 ke, 21 ke, sama agama ni kan, tak tertukar kan? Itu juga belajar kan? Bukan itu juga belajar.
Dulu kita belajar ni tak cukup tau. Silibus yang kita belajar kat sekolah ni hanya sikit-sikit je. Tak detail. Kalau rukun iman ni setengah jam dia cerita. Percaya kepada Allah satu. Kita percaya Allah ada gini. Nombor dua, percaya pada malaikat. Malaikat ada gini. Setengah jam selesai rukun iman. Betul? Betul, asas je. Betul. Asal. Aku ingat dah belajar Basic semua. dia Ustaz. Bukan basic. Even basic pun dah lepas. Basic pun dah lepas. Kita hanya belajar tajuk je. Kita belajar kalau ada kadar kita belajar kalau ada kadar dah berapa jam dah, saya tanya. Tu sekadar untuk Abang minum Bayi, peksa Ustaz. Dulu peksa soalan ni pun kalau budak Cina buat pun dah perlu dapat A. Pernah dengar tak budak Cina dapat agama A? Pernah. Kenapa? Senang sangat. Pernah. Sebutkan 6 rukun iman. Tak. A. Menghafal Ustaz, memanglah. Menghafal pun basic-basic je. Kita belajar qada dan qadar berapa lama dah? Berapa jam dah? Satu malam 2 jam, lebih kurang 2 jam kan? Lebih kurang 2 jam lah. Hampir 2 jam. Berapa hari jadi belajar qada dan qadar? Berapa hari? Ada 10 hari tak? Ada seminggu? Lebih kurang ada? Minggu ada Ustaz. Seminggu Ada seminggu dah. Seminggu. 14 hours. Tak habis, baru habis. Mungkin baru habis 8 hari itu 16 jam. Itu dulu kita belajar bab Rasul. 2 minggu. Malaikat. Lagi lama. 2 minggu lebih tak habis. Beriman pada Allah tu paling lama. 49 fakta kita bincang. Belajar jisim, belajar jirim, belajar arat. Belajar sifat, belajar zat. Ingat tak tu? Ada gambar air tu, saya tunjuk gambar gelas. Gelas ni zat, air ni zat. Kaca tu zat, keras tu sifat. Sifat makhluk nama dia arat. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah arat. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah sifat. Ini belajar tu banyak kita. Kita pun tak dapat itu. Betul Ustaz. Tapi kita hanya belajar dulu sedangan sedikit. Haji Yus, apa Haji Yus? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya macam, yelah kita dah belajar lama kan. Lepas tu pula guru-guru kita ni banyak fakir dia, silsilah. Jadi memori tu kadang-kadang low lah. Jadi kita kadang kita tak ingat. Memori dah penuh. Jadi kita tak apa ingat Ustaz. Jadi saya faham lah mana sebab tu kalau Ustaz yang bagus Ustaz ulang-ulang. Tapi yelah benda tu seperti mana Ustaz beritahu kadang-kadang kita dulu belajar benda yang asas sangat. Bila dia masuk benda-benda yang mendalam ni, syarat-syarat rukun sebagainya. Jadi kita tak apa ingat macam mana Ustaz dengan amalan kalau kita dah mati. Tapi kita berusaha belajar Ustaz. Terima kasih. Kita dah tahu, maknanya kita tidak mempraktiskan dalam kehidupan seharian. Bukan tak tahu kalau ada kadar untuk baik untuk jahat kan. Tapi kita tak praktikkan. Kalau kita tak tahu langsung dan kita atau kita tahu tak yakin, itu kalau mati kufur. Kalau tak tahu, asal dia kena tahu. Kalau tak tahu, kalau yakin. Dia asas nak yakin ni, dia tahu dulu. Asas nak yakin, mesti tahu. Asas nak tahu, mesti Belajar. Belajarnya macam mana, baru dapat tahu. Berapa syarat belajarnya baru dapat tahu. Baru boleh terhasil ilmu. Ada berapa syarat? 5 kan? Imam Syafi'i sebut. Bersungguh-sungguh. Tunggu-tunggu lagi. Sebut 6 syarat. Ada belanja. Ada belanja lagi. Cerdik. Masa yang panjang. Cerdik. Masa yang lama. Mengambil masa. Dengar saya cakap. Belajar macam mana? Nak dapat tahu. Belajar macam mana? Nak dapat faham. Imam Syafi'i dah bagi ni. La tanal ilmi illa fisitah. Tidak akan terhasil ilmu kecuali engkau menjalani 6 perkara. Ini kita kena ada dalam kepala otak kita tau.
Ini kita kena ada dalam kotak kita. 1. Cerdik zakain. Cerdik. 2. Tamak dengan ilmu. 3. Ada guru. Ada belanja. Ada sungguh. 6. Masa yang lama. 1. Cerdik. Kalau bodoh sangat, kita ni bodoh sangat, kita orang belajar agama. Orang belajar agama, belajar Melayu tak boleh. Mesti cerdik. Cerdik ni bila belajar, dia ada try nak faham dan dia boleh faham. Kepala otak ni kena cerdik. Kalau bengong sangat tak boleh. Satu syarat dia, Imam Ghazali kata kau mesti cerdik. Mesti cerdik. Sebab tu nak cerdikkan akal ni, jangan manjakan dia. Jangan manjakan dia. Suruh dia berfikir. Jangan sikit-sikit nak cek kalkulator. Orang tanya, 8 kali 6 berapa? Cek kalkulator. Otak dah bagi signal. Otak signal apa? Malas aku nak fikir. 8 kali 6, 48. Macam kadang orang berniaga kan? Betul tak? Dia kata berapa ni kak? RM5.5. Kita bagi RM10. Lepas tu dia berikan duit. Buka laki. Dia ambil kat apron. Dia kata akak cakap apa? Lama je lagi tu. Buka ni. Ambil pula plastik di sini. Buka. Kita nak cepat ni. Ni beli sarapan ni. Ni balik nak ngajar ni. Belum makan lagi. Akak cakap apa? Kalkulator. Baki panggil setengah tak? Oh iya ke? Dia pulang panggil setengah. Beli makanan sarapan RM5.5, bagi RM10, jangan pakai kalkulator. Itu otak kita jadi manja. Itu dia lembab. Dia lembab tau, dia lembab. Kenapa? Dia tidak disuruh bekerja. Dia cuma rehat-rehat dalam kepala. Lepas tu perut pula banyak makan. Banyak makan, itu nama dia jadi bebal. Bebal. Sebab apa? Kita tak guna dia untuk berfikir. Kita tak bagi dia kerja untuk dia kuat. Itu yang RM10. Barang RM5.5 pun nak kena pakai kereta. Itu tak bagus itu. Jangan biarkan. Guru di pondok kan, ada satu guru ni, yang saya pun belajar dengan dia dulu lah. Dia kata, kalau kita pernah belajar ni, nak main game, mainlah game. Tak apa, dia kata. Tapi mainlah game yang menggunakan akal. Tak gunakan akal tak? Macam main, apa tu? Word, daripada perkataan banyak ni, susun word. Kan ada game tu apa nama tu? Dulu panggil Scrabble lah. Tapi dalam apps ni ada kan nama-nama tak benda lah. Dia kata kau nak main game, contohnya macam game tu lah dia kata. Dia macam word puzzle. Dia mengajak kita berfikir. Tu yang kita latih otak kita. Jangan main game-game yang tak latih otak ni dia benak. Main tembak-tembak. Dia beku. Kenapa Sebab syarat nak dapat ilmu ni kena cerdik. Cerdik ni antaranya kita gerakkan dia untuk bekerja, akal. Gerakkan dia untuk bekerja. Yang lebih tepat untuk cerdik ni, kita bawa akal kita ni memikirkan Allah. Ni lagi cerdik. Keluar ni kan tengok langit. Ya Allah, Engkau ciptakan, hebat Engkau wahai Tuhan. Hebat Engkau wahai Tuhan. Kau nampak apa? Hello Earth, apa tu yang bulat tu? Hello. Hello Earth. Dekat langit. Kan ada baru-baru ni berlaku kan. Ingat Allah terus. Ingat Allah. Dia sedang buat. Dan dia buat tu, dia dah rancang sejak azali. Bukan hari ni kata jadi. Tak. Dia dah rancang sejak azali. Dah ada pada azali. Cuma berlaku je. Sampai ahli falak pun tak berteris. Tiba jadi kat langit. Mana ada ahli falak kata? Mana orang kata? Tengah hari ni ada Hello Earth. Semua orang tengok langit. Banyak benda yang ahli falak tak boleh tengok. Tak tahu. Macam kita katalah bulan Disember, bulan November. Kalau kita tengok jadual falak,
dekat Jabatan Falak, Persatuan Falak Malaysia ni, dia ada keluar satu apa, katalog tau. Bulan ni tengok ke langit, kita akan nampak bintang yang kedudukan dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia nama lah benda tu apa. Bulan ni tengok ke langit, kita nampak bintang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Itu yang dikatakan apa-apa bintang-bintang tu kan. Dalam nama dia, orang panggil lah dengan nama mereka. Takwim ni Ustaz. Macam takwim. Tapi dia ada satu rajah bintang dia tunjuk. Saya ada artikel tu, mana dah saya timpan tu. Kadang-kadang, tapi dekat Kuala Lumpur ni dia jarang nampak bintang dengan jelas. Lalu bintang ni banyak nampak di mana? Laut tu. Di laut. Di Langit pantai. kita tak clear Ustaz. Mungkin. Langit kita banyak awan. Langit awan. Dia yang banyak nampak bintang ni sebab tu di padang pasir kan. Padang pasir. Diorang berjalan malam ni kan. Diorang gunakan bintang. Sebab tu Rasulullah ni dia bagi sabda, dia bagi perkataan yang merupakan juga wahyu. Yang Rasulullah cakap apa? Aku tak cakap kecuali wahyu je. Apa yang dia cakap ni adalah wahyu. Sebab tu dia kata sahabat-sahabat kan. Sahabat ibarat bintang di langit. Apa dia gunakan perkataan bintang? Dia bagi perkataan bintang. Sahabat ibarat bintang di langit. Kenapa? Sahabat ni, dia peranan dia boleh petunjuk. Dia dekat dengan Nabi. Dia nampak apa Nabi buat. Tu sahabat ibarat bintang di langit. Untuk menambah cahaya purnama. Purnama ni siapa? Cahaya purnama ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Agar bertambah cantik purnama. Dah situ kan? Untuk faedah umat di dunia. Untuk faedah hidup manusia. Lepas tu Rasulullah kata, sahabat aku ibarat bintang di langit. Siapa ikut perkataan mereka, mereka akan dapat petunjuk. Sebab tu orang Arab dulu dia nak pergi selatan utara, dia tengok bintang. Dia mana ada signboard, susu keluar muar, tangkap. Susu keluar pagu. Mana ada? Highway pun tak ada. Jalan je lah tengah padang pasir tu, kiri kanan depan belakang sama. Tapi apa garis panduan dia? Dulu kompas pun tak ada. Betul tak? Apa garis panduan dia? Garis panduan dia adalah bintang di langit. Itu yang ada burusan. Ada kedudukan bintang yang kalau kita belajar, dia melihat ke arah utara. Dulu, masa belajar dulu, kalau kawan-kawan yang ambil A1 diploma, nanti nak cek kawan. Syuib ada tidak pagi ni? Syuib tak ada. Syuib ni kawan kelas saya ambil diploma juga. Syuib MJ. Kalau tengok nama dia, Syuib MJ. Syuib Muhammad Jadi. Kau tak ada pagi ni Syuib? Kau tak ada. Dulu kita diploma dulu, kita belajar serapan matahari. Pukul 7 pagi dah ada dekat atas bumbung, dekat ATM. Atas bumbung bangunan kejuruteraan. Tunggu matahari naik, buat solar observation. Seminggu 2 kali. Pukul 6.45 dah terpacak depan store. Store engineering, nak ambil alat ukur. Naik tangga, naik atas, buat setiap rebut. Alat tak cukup. Tapi bila budak-budak ambil diploma lanjutan, masa saya dulu, dia tak ada ijazah. Dulu ITM kan, ITM ni dia tak ada ijazah. Dia panggil advanced diploma. Kalau kami panggil dulu, budak advance lah. Tapi nilai dia, taraf dia macam degree. Cuma dia panggil diploma lanjutan. Mereka dulu belajar, kita diploma belajar solar observation. Mereka belajar dulu star observation. Tu yang best tu. Tapi saya tak ambil degree lah. Saya tak ambil diploma, advance diploma. Kawan yang ambil lah, diorang cerita. Ada star op. Diorang panggil, dikasan dia star op. Star op. Star observation. Serapan bintang.
Jadi mereka belajarlah. Bintang ni dekat mana, bulan dekat mana, apa petunjuk dia, utara dekat mana. Oh, best lah benda tu. Tapi itulah saya tak ambil jumlah juta saya tak ambil lah. Saya belajar sampai diploma je. Lepas tu saya dah decide saya nak pergi belajar agama. Tapi ada bintang di langit. Lepas tu kalau kita dah nak letak diri kita dalam keadaan orang menuntut ilmu, kita hina. Kita hina tau. Di sisi Allah kita hina. Dan lagi satu saya nak cerita. Dan saya banyak kali cakap. Please utamakan priority dia pada pihak agama ni. Tolong utamakan ini 3 subjek ni. Utamakan 3 subjek ni. Supaya faham tentang Islam ni. Saya sangat takut tengok orang tak erti fiqah pergi belajar marhaban. Saya cukup takut. Dan ini banyak berlaku di kebanyakan surau. Dia boleh ada masa pergi marhaban ni, pakai baju serundun, naik bas pagi-pagi, petang baru balik, dalam keadaan dia tak faham haid nifas. Dia boleh senang hati. Dia balik bawa buku telur. Pergi marhaban ni tak salah. Baca rawi ni bagus. Tapi dia ada benda lebih wajib. Apa? Pergi belajar fardu ain. Ni tanya rukun solat pun tak erti. Betul tak? Tak rasa bersalah ke berdiri? Ada pula masa nak buat kelas karipap pusing, karipap tak pusing, karipap terlentang, karipap tergolek. Ada masa nak buat Rabang dia seronok dapat baju, Ustaz. Alah, hai. Berapa sen ni baju? Betul. Kalau dapat baju pun tauhid tak erti nak buat apa. Makna kalimah la ilaha illallah pun tak pernah dengar. Apa makna dia? Apa nafi dia? Apa isbat dia? Apa syarat sah iman? Apa tuntutan 2 kalimah syahadah? Apa benda? Bidu, gini gitu. Yang kita belajar macam-macam tu. Tak erti je. Tak erti. Tapi benda yang tak penting, dia ikut. Dia pergi mahir. Ni bahaya. Ni bahaya. Tu saya cakap banyak kali lah. Ada tu mengaji je. Mengaji Quran je. Hari ni mengaji, besok mengaji. Hari ni mengaji, besok mengaji. Sekali cek, tajuk awal sunat pun tak erti. 6 tahun pergi duduk mengaji. Ke mana mengaji boleh tak tahu tajuk awal tak erti? Tanya dia akak mengaji tak ni? Mengaji, baca Quran. Betul baca Quran tu bagus. Maksud kita mengaji ni apa? Belajar tak fardu ain. Fardu ain tu apa? Allah, habislah. Habis, saya cakap habis Kita rasa kita okey kita pergi surau Kita rasa kita okey, kita belajar Rupanya the basic thing dalam agama ni, kita tak erti. Macam mana nak dapat faham? Kebanyakan ni Islam keturunan, Ustaz. Itu jadi begitu. Ustaz, ada soalan Ustaz. Ustaz baca Ustaz. Kat mana? Kat teks? Facebook ke? Rasanya dekat sini Ustaz. Sambung sikit pasal was-was tak ingat bacaan atau wuduk tadi. Sambung apa? Nak sambung apa? Itu orang yang soal saya, bukan saya tolong. Tahu. Cuba cakap balik. Cuba pakai suara. Tak faham soalan Sis 23 ni. Cuba pakai suara. Buka mic. Tanya saya. Saya tak faham apa maksud. Buka suara sikit. Sebutlah nama dia Ustaz. Ulang Ustaz. Mungkin dia suruh ulang, dia tak jelas tadi. Mungkin dia suruh ulang, dia tak jelas tadi, tak dengar kot. Tak buka suara. Apa yang tak jelas? Bukalah suara sikit. Allah, malunya. Bila solat tak ingat rakaat. Buka mic. Buka mic tanya saya. Saya tak faham apa maksud nak ulang apa. Kenapa tak ingat ke? Apa benda akibat ke? Tak ada mic. Allah Akbar. Saya tak tahu apa nak ulang. Okey. Mungkin maksud dia Ustaz, dia tak jelas tadi tu.
Bila sembahyang tak ingat rakaat dan sebagainya tu maksudnya Allah hina, dan apa yang perlu kita buat yang Ustaz kata perlu usahakan, jangan biarkan. Mungkin tu Jangan biarkan. Kena banyak istighfar. Jangan biarkan. Jangan biarkan sembahyang tak ingat rakaat. Maknanya tanda dia punya tanda tu tak bagus sebenarnya. Kalau kita faham dah. Kalau kita bagi takut dah dunia. Apa tanda dia kalau hati tak ingat Allah? Apa tanda dia kalau mulut ni jarang nak zikir? Allah hina, Allah tak suka. Allah benci. Allah benci. Tu jawapan dia. Allah benci. Tanda Allah benci, aku tahan hati dia ingat aku tahan lidah dia sebut nama aku. Yang saya tulis kami. Kalau dalam semayang pun tak boleh ingat Allah, maknanya kat luar memang tak ingat. Kalau dalam upacara khusus, majlis yang khusus untuk ingat Allah, kita tak boleh ingat. Dekat luar lagi payah nak ingat. Tanda apa? Tanda Allah benci. Lepas tu kalau tak khusyuk solat ni, jangan biarkan pergi rawat hati kita. Dia yang ingat Allah ni hati. Pergi betulkan akal kita, menuntut ilmu pada ain, bagi dia dapat input yang betul, supaya dia boleh hantar input ni, dia faham dan diberi pada hati. Kalau subuh bangun 6.30, tak boleh bangun pukul 5, pukul 4 untuk sembahyang malam, itu kena rawat nafsu. Nafsu tu masih lagi peringkat lawamah atau peringkat amarah. Dia masih lagi cinta dunia. Dia masih lagi tak ada kehendak yang tinggi untuk menjagakan diri dia untuk bangun awal. Ini nak kena rawat nafsu. Ini nak kena lawan nafsu. Ini nak kena mujahadah nafsu. Jangan kata ini syaitan, bukan. Syaitan ni kerja dia apa? Syaitan ni kerja dia dua je. Satu dia sesatkan akidah orang, lagi satu dia ajak nafsu bertangguh-tangguh pada amal. Ini dua je kerja dia. Dua je kerja dia. Kalau kita dah belajar ni kan, kita kata aku mesti faham pada agama dah. Aku mesti belajar pada ain. Okey, dah dengar Ustaz cakap tadi dah. Nanti syaitan dia akan datang. Dia akan ajak nafsu ni berbicara. Dan dia suruh beritahukan diri kita dengan hati kita. Nanti dululah aku kerja lah. Engkau kerja tau. Kau penat tau. Anak kau kecil. Tunggulah anak kau besar. Dalam pada cakap tu, dalam perut ada anak lagi ni. Tunggu anak kau dah besar, dah masuk asrama, dah kerja, dah kahwin. Ini syaitan dia kerja dengan nafsu. Baru nak kau belajar. Sekarang kau nak belajar dengan anak menangis lah, dengan itu, dengan ini. Kau nak belajar macam mana? Dia kata. Nanti hati tu berdetik juga cakap. Habis kalau aku tak reti tauhid, aku mati kufur tau. Cakap juga. Syaitan dengan nafsu tak putus asa. Dia kata apa? Alah, Allah itu mengetahui. Dia yang bagi kau anak. Takkan dia nak seksa kau tauhid kau tak betul. Kalau kau sibuk dengan anak kau, kau tunggu nanti pencen Allah itu pengampun. Kau pencen besok umur 60, kau ambil option lah. Okey lah, awal sikit lah. 58 kau sign option lah. Nanti 58 kau pergilah surau. Kau belajar lah waktu tu. Dengar cakap saya Dengar cakap saya cucu lah Ustaz. Itulah. Dengar cakap saya Saya ajar orang pencen bukan sikit. Ini pengalaman saya ajar orang pencen. Kebanyakan orang pencen, kalau dia tak biasa belajar sebelum pencen, dia tak dapat ilmu, kadang-kadang dia cepat mengantuk, kadang-kadang kalau lelaki paling kuat mengantuk. Kalau belajar orang lepas pencen. Kita baru mula Rabbi Syrahli dia lagi lah. Kalau sejam lah dia gini. Kadang dia jaga sekejap.
Saya tak cakap apa lah, dah tua. Bila buat periksa saya cakap kalau pencen ni kalau pencen ni, saya boleh cakap 90% tu jawab. Saya tahulah saya buat periksa tu hari sebelum PKP. Saya balik tengok jawapan banyak kita kosong tak boleh jawab. Ada yang keliru Rukun dengan fardu pun tak kerti beza. Rukun dengan syarat pun tak kerti lagi. Itu baru tanya tak tajuk. Rukun apa, syarat apa. Apa beza syarat sah dengan syarat wajib. Berterabur. Tapi saya tengok ada juga yang boleh jawab. Hatta boleh jawab dengan tulisan Jawi. Ini saya nampak diorang ni jenisnya dah belajar. Belum pencen dah belajar. Dah banyak bergurau dengan kitab. Dengan kita mungkin dia ulang kaji. Dia boleh jawab. Itu saya kata jangan kena tipu. Jangan kena tipu. Dengan apa? Dengan nafsu. Dengan syaitan. Nanti pencen belajar. Jangan tertipu. Saya dah tengok orang pencen. Kebanyakannya tak dapat. Nak bezakan air mutlak dengan musamal pun tak dapat. Nak cerita dua kolah. Apa peranan dua kolah dalam membezakan air? Pun tak kerti cakap. Dia tahu tapi tak kerti cakap. Dan kita tahu dia tahu. Bila apa? Bila dia tanya soalan kita tahu. Banyak benda tak tahu. Kadang-kadang benda sangat asas pun tak tahu. Sangat asas kadang. Ustaz, kalau saya sembahyang subuh, qadha, dulu tak sembahyang subuh banyak, qadha. Kalau tak sembahyang subuh, saya qadha, saya tak baca kunut. Boleh ke? Sah ke dia kata? Sah. Dia kunut bukan qadha je sah kau tak baca. Subuh hari-hari fardu kau tak baca kunut ke sah? Kenapa? Itu dah tahu sunat-sunat dalam solat. Sunat. Bukan rukun. Abad. Abad. Faham pula mana abad. Berapa ada abad dalam tu. Apa maksud abad dari segi bahasa. Apa maksud abad dari segi istilah. Itu dah belajar tu. Bagaimana kitab kata 8, ada kitab kata 7. Apa je 8 ni? Terlebih satu macam mana? Syarat sah solat. Ada kitab kata 8, ada kitab kata 9. Apanya 9 ni? Nombor 1 apa terlebih ni? Yang tak ada pada kebaikan kitab. Dulu saya bebal, tak kunut saya ulang solat. Bukan bebal, tak tahu. Tak belajar. Apa punca kita ulang solat? Kalau kita ingatkan, kunut ni Wajib. Dia ingatkan wajib. Rukun Ustaz. Kita ingatkan benda ni rukun. Tapi bila kita dah sembahyang subuh, tak kunut, kita boleh ulang. Kenapa? Kita ingatkan rukun. Kita tak boleh bezakan rukun dengan sunat. Sebab apa? Tak belajar. Ada juga orang syak bilangan rakaat, dia syak, dia bersalam. Ulang balik sembahyang lah. Ulang balik sembahyang. Padahal kalau syak bilangan rakaat, ada kaedahnya kena buat. Nak buat apa? Tambah rakaat. 7 sawi. Habis dia yakin dulu. Tak boleh sujud sawi terus. Bangun tambah 1. Sebab 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Rasulullah kata ambil yang yakin, tinggalnya ragu kan. 3 yakin tak dah buat 3? Yakin. 4? Yakin. 4 dia yakin. Biar lebih daripada kurang. Yakin 3. Ambil yang kurang. Okey. Yang lebih Jadi daripada yang kurang. yakin 3. Jadi ambil 3. Walaupun sebenarnya ada 4 rakaat, ambil 3. Jadi tambah 1. Tambah rakaat. Tambah 1. Katakanlah kita rakaat keempat. Sebenarnya kita rakaat keempat. Kita kata 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Okeylah ambil 3 dah. Rukuk. Kena tambah. Iktidal. Duduk antara sujud. Iktidal, sujud. Duduk antara sujud. Sujud. Kedua, tayar akhir. Masa tayar akhir, tiba-tiba kita kata, 4 lah. Yakin 4. So, what do you have to do? What you need to do? Teruskan. Tadi saya tayar akhir dia kata 4.
Yakin 4? Oh, saya yakin 4. Jadi, saya baca nak kena buat apa. Bila saya yakin 4 tu, saya baca tak akhir. Lepas tu saya kena buat apa? Tujuh sawi. Saya makin sunat sujud sawi. Kenapa saya sunat? Sebab tadi syak. Tadi was-was. Tadi syak. Tadi syak. Syak apa? Rakaat dia langgar. Syak dilanggar rakaat. Walaupun pada akhirnya tiba-tiba datang yakin. Tetapi tadi syak. Syak. Perasaan syak tadi menyebabkan sujud sawi. Al-Har nak tanya apa lah? Okey Ustaz. Senario yang Ustaz bayangkan tadi, syak, lepas tu kita bangun, kita anggap ambil 3, kemudian kita tambah 1 lagi lah untuk jadi 4. Ketika kita duduk tahiyat akhir kali yang kedua ni, yang sepatutnya dah jadi rakaat kelima, baru datang yakin, dah betul dah tadi dah 4, jadi yang ni sebenarnya dah additional. Tak boleh dengar? Apa? Sujud sawi je lah. Senario Ustaz sebut tadi. Senario yang Ustaz sebut tadi saya sebut tadi belum tambah rakaat dah yakin. Okey, kejap Ustaz. Jadi ketika Ustaz duduk rakaat keempat yang sebenar, datang syak mengatakan aku 4 ke 3 dan Ustaz ambil 3. Kemudian Ustaz pun bangun dan tambah 1 rakaat lagi. Okey. Dan duduk tahiyat akhir pada rakaat yang kelima. Ketika tengah membaca tahiyat tu, Ustaz kata, tadi dah betul dah. Jadi adakah kita dan tu bagi salam atau sudahkan bacaan tahiyat akhir tu? Sudahkan bacaan. Sudahkan bacaan. Kita kena habiskan. Habiskan, okey. Kalau kita rakaat kedua, kunut. Sami Allah liman hamidah. Patutnya baca kunut. Dia turun. On the way turun, belum sujud lagi, kunut. Kita patah balik. Soalan pertama, boleh tak patah balik? Keadaan belum sujud. Boleh. Tengok pada kedudukan dia. Boleh Zat. Boleh. Tengok pada berapa persen dia. Lagi tak sujud, boleh patah balik. Tapi soal dia, sunat tak sujud sawi. Sunat. Masih bila sunat? Masih bila tak sunat? Tak sunat ke sunat? Masa bila sunat, masa bila tak sunat? Dengar sini. Explanation ni. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey. Lepas tu sujud sawi. Turun. Dah turun. Kunut lah. Patah balik. Boleh. Turun banyak mana? Kalau turun ni perbuatan dia more than 50%, mana dia turun ni? Sujud sawi. Sudah sujud sawi. Kalau dia dah bawah macam ni, tak sampai 50%, tak sampai 50%, antara ni Tak perlu. dengan sujud. Mana kadar tunduk tu tak sampai 50% lagi, tak sunat pada dia, sujud sawi. Jadi kita nak tengok masa kita ingat tu, naik juga. Masa kita patah balik tadi, kita kena baca kunut juga lah, boleh baca kunut. Masa kita turun tadi, kita nak tengok berapa jauh kita turun. Kalau kita rasa dah lebih 50%, maka sunatlah kita sujud sawi. Sunat je. Tapi kalau kita dah sujud, kita naik balik, batal mayang. Kak Su, tanya Kak Su. Ustaz, bukankah kalau orang yang nak patah balik untuk doa kunut tadi, dia Ustaz ada beritahu yang dia tunduk sebelum tangan itu mencicah ke lutut. Tak. Dia tunduk tangan ikat lutut. Ikat tangan lutut lah. Dia tunduk nak sujud. Dia tunduk. Dia tunduk nak sujud. Dia tunduk sebelum dahi sampai ke bumi. Selagi dahi belum sampai ke bumi, dia belum sujud lagi, dia boleh patah balik.
Cuma dia sunat tak sunat sujud sahwi, kalau dia turun tu, keadaan badan dia dah tunduk, dah turun lebih 50%. Sujud ni 100%, diri 0%. Betul? Jadi on the way turun ni, kita tengok dia turun yang mana. Kalau dah letak lutut ke bumi, itu dah lebih 50%. Masa rukuk lah. Stand daripada rukuk. Jadi kalau dia turun macam ni, dia kira bukan dia rukuk, dia kira dia iktidal. Ni iktidal, dia sujud. Sujud tu dah sampai 100%, iktidal ni 0%. Jadi kita agak-agak lah. Kalau kita gerak ni dah sampai 50%, nanti bila kita dah baca Hamidum Majid, masa tahiyat akhir, kita sujud sahwi. Okey. Jadi Maksudnya daripada iktidal sampai peringkat nak rukuk Ustaz. Paras Bukan. rukuk lah Ustaz. Bukan. Iktidal sampai sujud. 50%. Sujud dia 100%. Iktidal sampai sujud. Bukan dia sampai rukuk. Rukuk tu, kalau dia turun sampai peringkat rukuk tu, mungkin dah dekat 50%. Itu maksudnya Ustaz. Sampai peringkat rukuk yang 50%. Yes. Betul. Dia bukan 50% lah. Okey, Alimah, tanya Alimah. Ustaz, misalkan kita dah terlupa, lepas tu kita sujud tu sampai ke rantai dah, sujud kepala dah. Habis apa yang kita tak boleh batal balik. kena baca apa? Boleh batal. Perlu baca ke? Macam mana? Terus sembahyang lah. Terus sembahyang. Kalau tertinggal tak apa, teruskan aja. Teruskan sembahyang. Kalau dah sujud, dah sampai bawah, teruskan sembahyang macam biasa. Tak, maksud saya masa baca kunut, saya terlupa kunut. Maknanya saya sujud sampai kepala dahi dah ke lantai dah. Teruskan macam biasa. Tu saya kata tadi, teruskan macam biasa. Teruskan macam biasa. Maknanya tak payah baca lah. Okey, saya faham. Boleh batal balik. Batal balik, batal. Okey, terima kasih Ustaz. Kita boleh batal balik pada bulu sunat. Okey, bagi Abang Yusri saja dulu. Jadi Azhar dah tanya dulu kali. Bagi Okey Ustaz. Kalau yang buat silap tu imam kan, dia rasa dia 3 atau 4. Lepas tu dia pergi naik buat yang kelima, mampu kena ikut lah. Kena ikut lah. Kalau dia sujud sahwi pun kita sujud sahwi jugalah. Wajib. Wajib ikut. Wajib sahwi. Kalau dia baca surah-surah panjang, solat maghrib dengan isyak, baca ayat atau subuh, dan kita dengar dia ada baca ayat-ayat 15 tempat dalam Quran yang sunat dia tilawah, yang dia mesti tahulah sebab dia baca surah panjang, tiba-tiba dia sujud tilawah. Jika dia rukuk, Allah dia sujud. Maknanya dia sujud tilawah tu. Kalau kita tak sujud tilawah, maka kita tak boleh lah. Tak kena ikut juga. Tak dapat pahala bermakmum Ustaz. Bermakmum. Maka batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab sujud tilawah ni dia mufakat pada buat, mufakat pada tak buat. Tu kena belajar buat sembahyang Jumaat. Saya dah ajar dulu lah kat online ni. Mufakat buat, mufakat pada buat. Maknanya kalau imam buat mesti buat. Mufakat pada tak buat. Kalau imam tak buat, kita tak boleh buat. Macam sujud sejadah ya Ustaz. Sejadah ni cakap ni. Ini sekarang sujud sejadah lah. Kalau sujud sahwi, mufakat pada buat, tak mufakat pada tak buat. Yang B Ustaz. B Ustaz. Mufakat tak buat. Kalau sujud sahwi, dia mufakat pada buat. Kalau imam buat, kita kena buat. Tapi dia tidak mufakat pada tak buat. Maknanya kalau imam tak buat, kita boleh buat. Kenapa? Tidak mufakat pada tak buat. Faham tak? Perkataan ni. Ada sunat, mufakat pada buat, mufakat pada tak buat. Maknanya kalau imam buat, mesti buat. Imam tak buat, tak boleh buat. Faham? Ada sunat, muafakat pada buat, tidak muafakat pada tak buat. Imam buat, mesti buat. Imam tak buat, kita boleh buat.
Contoh, Faham. sujud sahwi. Sebab apa? Tidak muafakat pada tidak buat. Tapi muafakat ni maknanya kena ikut imam. Pada buat. Imam tak sujud sahwi, kita sujud sahwi. Tadi imam ni, Allahumma dina fi man hadait. Kita pula kat belakang tak tahu kita berangan apa, kita dah turun dah, sampai turun dah. Dah turun bawah. Kita pun patah balik. Jadi imam tadi dia tak ada turun, dia turun sehari. Kita jangan lupa, kita dah nak terjun ke bawah. Jadi bila imam beri salam, kita sunat sehari. Kenapa? Kita dah bergerak tadi nak sampai ke sujud, lebih dari 20%. Lebih dari 50%. Kenapa kita boleh buat sehari? Walaupun dia tak buat. Muafakat pada tak buat. Apa maksud muafakat pada tak buat? Dia tak buat, kita boleh buat. Tak buat dalam mayang. Tak buat boleh. Itu makna muafakat pada tak buat. Kalau muafakat pada buat, dia buat, kita kena buat. Kalau muafakat pada tidak buat, dia tak buat, kita boleh buat. Kalau tidak muafakat pada tidak buat, dia tak buat, kita boleh buat. Mabuk angkong ni. Tak faham. Faham Ustaz. Ni nak faham muafakat buat, muafakat tak buat. Haji Jalil. Clear Ustaz, clear. Haji Jalil, tanya. Waalaikumsalam Ustaz. Nak tanya sikit. Maknanya sekarang ni kalau kata kita jadi makmum imam sampai ke rakaat 4, tiba-tiba lepas ayat dia bangun. Jadi kita dah tahu yang dia dah habis rakaat keempat, tapi dia bangun satu rakaat lagi. Jadi kita patut ikut ke atau kita tunggu saja, kita tahiyat saja, maintain? Kalau kita pada yakin kita pada rakaat keempat, kita tunggu. Tunggu Tunggu. Dia ada tak apa, dia ada turun 5. Mana dalam bab sekarang ni kita tak perlu ikut dia lah sebab kita yakin yang rakaat dah keempat ya. Tunggulah. Mana tak ada atau kita mana tak ada lah istilah kalau tak ikut dia batal, tak ada Ustaz Tak. Atau kita rasa ni kemana ni dah 5 ni, betul ke ni aku nak tunggu tidak ke? Payah-payah kita buat apa? Mubarakah. Ustaz, kalau macam ni Ustaz. Dalam keadaan kita katakan kita dengan makmum dengan imam, jadi kita pun kadang kita tak tahu sama ada kita pun betul ataupun imam yang betul. Tapi bagi saya biar kita ikut imam. Lepas tu kita pun kata kalau kita bila dia bangun kita timbul syak. 3 ke 4. Kita timbul syak. Mula kita yakin. Bila dia bangun tu menyebabkan kita syak. Jadi kita buat apa? Kita kena bangun. Ikut imam. Ikut imam. Ada timbul syak tak kalau imam bangun? Satu ke semayang lah. Mesti ada kita dengar ni tayar akhir. Tiba kita dengar dia panjang. Allahu Akbar. Jadi syak. Bila syak, 3 yakin, 3, 4. Dia tak yakin dah, dia pada bangun. Ikut dia bangun. Wah. Okay Ustaz, tak ada. Tak ada apa Ustaz. Cuma nak ingatkan Ustaz, kita menumpang hari ni Ustaz dah 9.30 Ustaz. Okey. Kesian orang-orang KKR nak kerja. Okey, cubalah. Cuba. Orang KKR pun dah banyak keluar dah ni. Menarik ni Ustaz. Minta maaf Okey. Sambung malam. Nanti kita sambung lagi 3 minggu untuk ni. Kita syarat takwa, kita cerita apa? Yakin yang jazam. Jadi 8. InsyaAllah. Ni 5, 6. Ni 6 ni istiqamah. Ni ada kaedah mendapat istiqamah. Ni 7, 8. Ni saya buat lagi di punya nota. Ada dia punya pecah-pecahan lagi lah. InsyaAllah, ikut lagi perlahan. Minta Allah beri kita faham. Yakinlah, akan baik dengan Allah. Allah takkan sisihkan kita pada usaha kita yang sungguh-sungguh. Bukan nak tanya. Allah takkan sisih kita. Sila. Saya ni dah tanya. Okey Ustaz, kalau misalnya kita nak sembahyang berimam kan, ya imam tu bacaan dia tak berapa bagus. Macam mana Ustaz? Bagus macam mana tak bagus maksud apa? Kalau tak bagus sampai peringkat sembahyang dia tak sah, kita dah itikad yang sembahyang tak sah, maka kita tak boleh jadikan dia imam. Sembahyang tak sah. Macam mungkin bacaan dia penat.
Macam pelat sikit tajwid ke. dia tak betul ke apa. Kalau tajwid tak betul yang boleh mengubah makna, terutama pada Fatihah. Dan kat Fatihah lah, kita tengok takbiratul ihram. Dia takbir, Allahu Akbar. Tak sah. Dah baca kan? 21 syarat takbiratul ihram. Dah baca kan? Sudah Ustaz. Betul. Tak boleh panjang mat pada Hamzah wasal. Hamzah Saya wasal belum pada masuk kalimah betul tu Allah. Ustaz. Kita dah belajar dekat kelas tengah hari. Pukul 20.45 Isnin. Baru habis tu. Saya tak ada ikut every classes. Saya Ikut berniaga. every classes. Every classes. Kita tengok rakaman. Every classes kita ikut. Kita ikut. Sebab ini yang kelas ni belajar ni. Yang kelas ni belajar ni. Yang kelas ni belajar ni. Nampak? Banyak benda tak sama. Adalah kebetulan sama. Itu sebagai ulangan. Tapi banyak kelas tak sama. Jadi kalau dia begitu, dia boleh silap pada perkara sampai membatalkan solat, maka kita tak boleh ikut. Sebab kita dah ikat yang dia batal. Bila kita ikat dia tak sah, sembahyang kita tak sah. Itu syarat. Maknanya lebih baik sembahyang sendirilah Ustaz Baik lah. Alhamdulillah. Okey, cukup. Ni orang nak kerja ni. Orang marah. Buang-buang dia marah, kau belajar lama sangat. Dia belajar lama sangat, pula susah. Ini waktu pejabat, kita kena hormat waktu pejabat. Okey. Terima kasih for reminding me. Sama Orang Minang cakap begitu. Thank you for reminding me. Okey. Jumpa malam ni. Malam ni macam apa? Tahu. InsyaAllah kita tahu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf semua wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.